Tadabbur Kontak yang ke-221, kita sambung tema ilmu. Sedikit pengenalan kepada kawan-kawan kita yang baru join Tadabbur Kontak pagi ini. Pagi ini ada ramai, insya-Allah. Sekejap lagi pun ada lagi, insya-Allah, kawan-kawan baru kita yang baru kenal Al-Jibra Academy, yang baru follow program-program Al-Jibra Academy ni. Saya nak perkenalkan sikit. Sekarang di saat tuan-tuan sedang live dengan saya ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok belakang, tempat tidur pun tak kemas lagi. Anak saya tidur kat bilik ni malam semalam. Saya ada halau anak saya keluar. Actually anak saya terjaga. Keluar tak sempat kemas lagi dia orang tidur. Asal cuti je dia orang suka tidur bilik saya. Tuan-tuan, pagi ini kita nak Tadabbur Kontak. Ini siri Tot. Tadabbur Kontak. Tengok dekat skrin pun tulis tu. Tadabbur Kontak. Tadabbur Kontak ni apa? Tadabbur Kontak adalah setiap hari Isnin macam hari ni dan hari Jumaat depan. Setiap hari Isnin dan hari Jumaat dah 3 tahun. Kita mula Ramadan 3 tahun lepas. Setiap Isnin dan setiap Jumaat, alhamdulillah kita tak pernah skip. Dan sekarang kita sampai ke kali ke-221 bertadabbur Kontak setiap Isnin dan setiap Jumaat. Motif kita buat Tadabbur Kontak adalah kebanyakan negeri dekat Malaysia ni, Isnin adalah hari pertama bekerja dan Jumaat adalah hari terakhir bekerja. So kita punya point of view, kita punya strategi, kita punya aim adalah untuk mulakan hari pertama bekerja dan akhiri hari terakhir bekerja dengan sedikit Tadabbur Kontak. Tadabbur Kontak ni tuan-tuan, kita nak bicara 1-2 petikan ayat Al-Quran selama 15 minit. Kurang boleh, lebih tak boleh. Mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, maksimum 15 minit. Kita akan mengupas sedikit daripada 1-2 ayat Al-Quran. Dan kita akan kupaskan berdasarkan tema. Kita bukan nak pick and choose rawak, no. Kita berdasarkan tema. Dan tema yang kita bawa hari ini 221, Tadabbur Kontak 221 bercakap tentang tema ilmu. Bukan hari ni kita baru nak mula tema ilmu. Tema ilmu ni kita dah mula sebulan lepas untuk Tadabbur Kontak dan ini bahagian berikutnya untuk tema ilmu. Tadabbur Kontak 221 bercakap tentang tema ilmu. Jom kita recall tuan-tuan. Jom kita recall apa yang kita dah study sebelum ini dalam tema ilmu. Pertama, berilmu adalah satu proses untuk manfaatkan akal. Pertama. Yang kedua, ilmu akan bawa kita grown terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berilmu akan membentuk akhlak sekaligus dia angkat darjat diri kita. Yang kelima, ilmu datang dengan baca, ilmu diikat dengan catatan. Yang kelima, ilmu datang dengan bertanya selepas kita baca. Yang keenam, ilmu datang dengan diam, dengar, tumpu menghayati. Diam, dengar, tumpu menghayati. Ilmu datang demikian. Dan yang ketujuh, orang bodoh dia tak diam dengar. Bahagian ke-8, orang bodoh banyak cakap, banyak menjawab. Orang bodoh tak diam mendengar, orang bodoh banyak cakap, banyak menjawab. 8 siri yang lalu. Hari ni siri ke-9 tema ilmu. Siri ke-9 tema ilmu, kita nak semak firman Allah daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 44, 45, 46. Kita semak 3 ayat hari ni. An-Nisa surah keempat ayat 44, 45 dengan 46. Saya bagi latar sedikit. Ayat ini Allah tuju kepada golongan ahli kitab, terutama sekali Yahudi. Golongan ahli kitab terutama sekali Yahudi, yang mana mereka ini kelompok yang sedang menasihatkan, bukan menasihatkan, maaf. Golongan Yahudi yang Allah nak sebut sekarang ini adalah golongan Yahudi yang ada ciri yang awal tadi, iaitu mereka tak mau diam, mereka tak mau dengar, mereka dengar sikit tapi nak bercakap banyak, ilmu hanya panjang sejengkal tapi mereka nak bersyarah macam lautan dalam. Ini ayat yang Allah nak sentuh pasal isu itu terhadap orang Yahudi, tema ilmu. Kita semak dengan ayat 44. Allah sebut, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu perhati orang yang telah diberi nasiban? Bukan mereka dapat kitab penuh, mereka dapat nasiban, sebahagian dari kitab, kecil je, sikit je. Ayat ni merujuk kepada Yahudi. Allah tanya, Muhammad, kau tengok tak sekelompok manusia tu yang mereka dapat nasiban minal kitab?
Mereka tahu kitab tu sikit je, tak banyak pun. Ini merujuk kepada Yahudi yang mana tuan-tuan? Yahudi yang bukan jenis piklah ni. Ini kita bukan tengah bicara, ayat tu bukan tengah bicara tentang Yahudi yang alim-alim ni. Dia tengah bicara tentang Yahudi layman. Yahudi yang layman lah, maksudnya Yahudi yang biasa. Yang dia bangun pagi, dia gosok gigi, dia pergi sekolah, dia makan cakotia, lepas tu tiba-tiba bercakap agama bam-bam dia. Padahal kitab dia pun, kitab yang dia ada sendiri pun, dia cuma dapat nasib minal kitab. Dia dapat sikit je daripada kitab tu. Kitab dia sendiri, Yahudi tu pun dia tak mahir lebih. Kitab Yahudi dia tu pun dia tak tahu selok-belok. Allah tengah bercakap pasal Yahudi macam tu. Allah beritahu kat Nabi Muhammad, Alam tara ilal lazina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kau perhati orang-orang yang diberikan sebahagian kecil daripada kitab tu? Yashtaruna dalalah. Mereka membeli sesat. Dahlah mahir kitab sikit sahaja, tapi tindakan mereka menggunakan kitab yang sedikit mereka tahu itu, tindakan mereka yang tahu sedikit daripada kitab dan tindakan mereka sehari-hari, yashtaruna dalalah. Mereka membeli kesesatan. Mereka nak sesat sentiasa ada dengan mereka. Wa yuriduna an tadillus sabil. Dan mereka nak kalian pun tersesat jalan macam mereka juga. So, tuan-tuan tengok sini. Kalau satu orang yang mahir kitab, bayangkan Yahudi yang mahir kitab, yang mana dia tahu selok-belok kitab dia, lalu dia nak dakwah kita terhadap keyahudian dia, kita faham kenapa. Sebab dia tahu selok-belok kitab dia. Kalau satu orang tokoh agama, kita sebut Islam lah. Kalau satu orang tokoh agama, yang Islam, yang Muslim, yang mana dia ni jenis orang mengaji, jenis orang yang mahir kitab, dia ni jenis orang yang baca Quran, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, lepas tu dia mahir lah selok-belok hadis, dia tak mahir lah selok-belok kitab itu dan kitab ini. Orang-orang macam ni, kalau dia nak mendakwah kita, sebab dia nak menyampaikan poin yang ada pada otak dia, kita faham kenapa dia nak buat begitu. Namun kita sangat pelik dan jengkil ke? Rasa jelek. Kita rasa pelik dan jelek bagi orang yang dia nak kata study kitab pun tidak, nak kata ahli ilmu pun tidak, nak kata melazimi kuliah pun tidak. Dia sekadar satu orang yang semangat lebih. Kalau buat kuliah kat masjid pun dia tak pergi. Tapi bila dia bercakap Islam, dia bercakap tentang agama ni berdegar-degar, dan dia nak bangkang kita yang mahir selok-belok kitab. Allah nak bicara tentang orang ni. Allah kata, kau tak tengok ke orang yang dapat sebahagian kecil dari kitab tu? Yashtaruna dhalalah wa yuridu an tadillu sabila. Dia nak membeli kesesatan supaya dia dengan sesat tu memang rapat. Dia membeli kesesatan supaya dia menjadi pemilik kepada kesesatan. Dan dia pun teringin tuan-tuan yang mengaji kitab ni, dia pun teringin tuan-tuan yang mengaji Quran ni untuk sesat sama macam dia. Wa yaquluna. Dan orang-orang yang mengaji sikit ni, orang-orang yang semangat lebih nak berdakwah ni, wa yaquluna, mereka kata, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami berpaling. Kami dengar tapi kami berpaling. Apa dengar dan berpaling? Kan saya sebut tadi, kadang-kadang tuan jumpa satu orang yang dia kata, kita orang Islam patut buat begini, kita orang Islam patut buat begini. Kita kata, tak boleh macam tu. Kita orang Islam kena buat begini sebab Allah sebut dalam Quran sekian-sekian. Tuan-tuan, berapa kali kita jumpa orang macam ni, dia tak setuju dengan apa yang kita buat, kemudian kita kata, aku buat begini sebab Allah sebut dalam Al-Quran begini dan Allah sebut dalam hadis begini. Manhaj kita selaku Muslim yang baik adalah dengan rujuk Quran dan hadis. Bila ada orang yang tak setuju dengan kita dan kita kata, aku tetap nak buat seperti yang aku buat sebab Quran sebut begini dan hadis sebut begini, kita bagi rujukan. Orang yang ada ilmu sikit tentang kitab, yang dia nak sesat dan dia nak kita sesat macam dia, akan kata sami'na wa asaina. Dia akan sebut bunyi yang seperti, memang Quran tu cakap macam tu, tapi tak boleh lah kalau macam tu, hadis tu bukan boleh pakai sangat. Padahal dia klaim untuk beragama. Orang macam ni dia kata sami'na wa asaina. Kami dengar hadis itu, kami dengar yang Quran tu, tapi kami berpaling. Pasal apa perangai berpaling tu ada? Sebab dia tahu sikit daripada kitab tapi nak cakap lebih-lebih. Itu sebabnya.
Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami nak berpaling. Ataupun kau dengar orang macam ni akan sebut isma' ghairul musma'. Kau dengar orang ni cakap, sekarang kau dengar aku cakap. Kau dengar aku cakap. Isma', kau dengar pula aku cakap. Ghairul musma'. Tapi kau tak dengar apa-apa pun dia bercakap. Tuan-tuan, ada orang yang bila kita menyampaikan, dia tak mau dengar. Lepas tu dia kata, isma'. Okey, sekarang bagi aku cakap pula. Bagi aku cakap pula. Tuan-tuan, kita sedang bercakap dengan dia. Kita sedang membacakan Quran kepada dia. Kita sedang bacakan hadis kepada dia. Ada orang yang ada ilmu sikit ni, dia akan kata, okey. Mampu pilih ayat tu nak cakap apa? Mampu pilih hadis tu nak cakap apa? Sekarang kau dengar aku cakap pula. Kau dengar aku cakap pula. Dia pula nak cakap. Dia akan sebut kat kita, Isma'. Dengar aku pula. Lalu kita pun bagi ruang untuk dia dengar dan dia cakap. Dan dia bercakap tu tuan-tuan, lekeh. Dia bercakap tu hujung pangkal tak ada. Dia bercakap tu Quran tak baca, hadis tak baca. Tunggang langgang cara dia bercakap. Ghairul musma'. Dia sebut, dengarlah aku dan kalian yang sedang mendengar ni tak dengar apa-apa pun. Kita dengar macam dia rawak sangat. Satgi dia bercakap benda yang terlalu abstrak. Dia bercakap benda yang tak tahu hujung pangkal pun. Itu cara orang tak berilmu nak bercakap dengan kita. Ra'ina layyan bi'alsinatihim. Dan mereka pun sebut, ra'ina, perhatikan kami dengan memutar lidah mereka. Okey. Yang bahagian ketiga tu bagi pelajar yang ikut kelas tadabbur mungkin dia faham. Isu ra'ina ni adalah mereka sedang mengejek kita dengan perkataan. Yang saya rasa saya tak mau bahas panjang dekat tadabbur kontok ni sebab takut jadi panjang. Yang ketiga tu mereka sebut ra'ina sebab mereka nak mengejek guna perkataan. Sebab tu Allah sebut ra'ina layyan bi'alsinatihim. Mereka sebut perhatikan kami dengan memutar lidah mereka. Yang tu saya tak mau bahas lanjut lah. Baca hujung. Wa ta'nan fid din. Mereka buat kesemua itu dalam keadaan mereka sedang mengejek-ngejek dalam beragama. So tuan-tuan tengok, ada 3 perkara orang yang acah berilmu tapi tak berilmu akan buat. Dia tahu sedikit daripada ilmu tapi dia nak bercakap lebih. Dia beli kesesatan, dia nak tuan-tuan sesat sama macam dia. Dia akan sebut, kami dengar ayat tu tapi kami mampu pilih ayat tu kata apa? Sami'na wa asaina. Wasma', dia akan sebut, dengar kami cakap pula. Ghairul musma'. Tapi tuan-tuan tak dengar apa pun dia cakap. Dia cakap merapu saja bila tuan-tuan beri ruang untuk dia bercakap. Wa ra'ina layyan bi'alsinatihim. Dan mereka akan sebut ra'ina, perhatikan kami tapi dengan memutar lidah sebab mereka nak perli kita. Mereka nak perli kita dengan perkataan ra'ina tu. Wa ta'nan fid din. Orang begini adalah orang yang sedang mengejek-ngejek dalam beragama. Mereka sebut agama tapi mengejek-ngejek sahaja. Allah beri nasihat, dan nasihat ini kita baca sepintas lalu supaya kita tak jadi macam orang begitu. Law annahum qalu sami'na wa ata'na. Alangkah bagusnya kalau orang-orang ini, mereka ni sebut kami dengar dan kami taat. Orang yang nak ilmu ni tuan-tuan, bila dia pilih untuk mendengar dan dia mendengar ayat Quran dan hadis dibacakan, walaupun dia tak amal ayat Quran dan hadis tu, bila dia rasa lah ayat tu tak sama macam pegangan aku lah, sami'na wa ata'na. Sebut begitu. Jangan duduk kata mampu pilih ayat tu. Takkan ayat tu cakap macam tu kot. Jangan macam tu tuan-tuan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ayat tu, kami taat ayat tu. Wasma'. Dan mereka sebut, sekarang dengar aku cakap pula. Dan kita dengar elok-elok. Dia susun hujah dia elok-elok. Dan dia sebut wanzurna. Dan dia tak perli kita dalam perkataan. Dia sebut, okey sekarang kau tengok aku pula. Aku nak cakap elok-elok. Perkataan-perkataan yang elok-elok lah. Lakana khairan lahum wa aqwam. Cara macam tu lebih baik untuk mereka, lebih sesuai untuk mereka. Kita tuan-tuan dalam bab berilmu ni, kita bukan mesti dia dengan kita sama. Tuan-tuan, ilmu ni macam ni. Dalam dunia Islam, 2 orang yang berilmu tidak semestinya akan berada dalam satu landasan yang sama. Dalam arti kata, dia ada hujah dia, kita ada hujah kita. Dan kedua-duanya boleh dianggap sebagai berilmu selagi mana kita bentang hujah kita dengan baik. Kita tak label orang, kita tak maki orang, kita tak kata mampu pilih ayat Quran tu cakap apa-apa sebab hang yang baca ayat Quran tu. No. Apabila satu orang yang berselisih tentang ilmu, kemudian mereka boleh bicara dengan baik, lakana khairan lahum wa aqwam. Ini lebih baik untuk mereka dan ini lebih patut untuk mereka. Sebaliknya, walakin la'anahumullah bikufrihim. Tapi siapa-siapa buat perangai macam orang tak berilmu yang awal tadi, Allah laknat mereka atas ingkar mereka. Fala yu'minun illa qalila. Lalu orang yang berperangai macam tadi tidak beriman, melainkan sikit sahaja daripada orang begitu akan beriman.
Sebab itu orang Yahudi sikit sangat, bahkan hampir tiada orang-orang begitu beriman. Maka apa kita dapat hari ini tuan-tuan? Orang bodoh macam tadi, orang yang akal cetek macam tadi, orang bodoh akan berhujah kosong, berperangai lekeh. Apa kita study hari ini tuan-tuan? Orang bodoh akan berhujah kosong, berperangai lekeh. Komen di bawah tuan-tuan. Orang bodoh berhujah kosong, berperangai lekeh. Komen di bawah. Orang bodoh berhujah kosong, berperangai lekeh. Apa hujah kosongnya? Wasmek. Dengar aku pula. Wairul musmek. Tapi tak dengar apa pun. Dia ni berhujah kosong. Dan dia berperangai lekeh. Sami'na wa asayna. Berperangai lekeh. Apa perangai lekehnya? Ra'ina. Dia pusing lidah. Nak bagi kita sakit hati. Tuan-tuan, orang-orang yang bodoh berhujah kosong, berperangai lekeh. Komen di bawah. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Semoga tuan-tuan dapat kebaikan dunia akhirat pagi ini. Pagi yang baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.
Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.